Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang ujian prestasi 1 bagi murid-murid UPKK tahun 5 mata pelajaran Tauhid. Macam biasa, tulis nama, kelas dan tarikh. InsyaAllah hari ini kita akan menjawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama. Apakah pengertian sam'iyat? Apakah pengertian sam'iyat? Soalan ni sangat senang. Terus jawab. Sam'iyat ialah berita-berita mengenai perkara gaib. Soalan yang kedua. Inna sa'ata la'atiyah. Berdasarkan potongan ayat di atas, apakah maksud perkataan bergaris? Jim, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tetap akan datang. Soalan yang ketiga, alam barzah ialah alam dunia, alam akhirat, alam rahim, alam kubur. Alam barzah ialah alam kubur. Soalan yang keempat. Semua manusia yang mati akan dibangkitkan semula di padang hisab ni, hitung-hitung. Mizan ni, timbang-timbang. Sirat ni, jambatan. Jawapannya ialah mahsyar. Soalan yang kelima. Wa idzal quburu bu'thirat. Ayat Al-Quran di atas berkaitan dengan dalil. Ustazah, aku tidak hafal dalil, aku tidak pandai. Tidak apa, jangan hafal, tapi baca bagus-bagus. Al-quburu, 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 al-quburu. Maknanya, jawapannya tentang kubur. Mahsyar, perhimpunan, buang. Hari kiamat, bukan kubur, buang. Mizan, timbangan. Timbangan baik dan timbangan buruk. Kalau kita buat baik, timbangan baik kita berat. Kalau kita buat jahat, timbangan jahat kita yang berat, buang. Jadi kubur maksudnya ialah kubur. Kubur, alam kubur dalam arti kata lain ialah alam barzah. Jawapannya dal. Berapakah golongan manusia yang hidup di alam barzah? Para rasul, para anbiya dan para solihin. Soalan yang ketujuh. Berikut merupakan nikmat kubur kecuali kalau jumpa soalan kubur, kalau jumpa kecuali, tutup dulu kecuali. Sekarang mari jawab. Berikut merupakan nikmat kubur. Pertama, dilapangkan kubur. Buang. Berikut merupakan nikmat kubur. Keluar haruman daripada syurga. Berikut merupakan nikmat kubur. Hati tidak gentar dan tidak gelisah. Jawapan yang terkecuali adalah berikut merupakan nikmat kubur. Dipukul oleh malaikat. Salah. So, jawapannya adalah ba. Sebab kita ada kecuali, ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Bilalah wa'ad ni mau datang?
Bilalah konon janji kamu yang kamu cakap mau datang ni, mau datang? Bila dia mau datang? Ayat ini menceritakan tentang apa? Ingat, kata kunci dia al-wa'ad. Mana satu jawapan dia? Alam barzah, kubur bukanlah, tadi sudah ada ayat Quran di atas. Di sebelah. Jadi kubur bukan kita buang. Tentang syurga kah? Kalau syurga mesti ada tulis jannah. Jadi tiada buang. Okey. Sekarang tinggal dua jawapan. Neraka ke hari kiamat? Kalau neraka mesti ada cakap pasal Jahannam. So bukanlah. Jadi ingat, hazal wa'ad untuk hari kiamat. Pilih tanda-tanda kecil hari kiamat. Satu, fitnah semakin berleluasa. Dua, banyak berlaku gempa bumi. Tiga, terbit matahari sebelah barat. Empat, anak menjadi tuan kepada ibu bapanya. Mana satu? Okey, kena ingat tanda-tanda kiamat terbahagi kepada dua. Ada kecil dan ada besar. Okey, kalau besar tu macam ada Dabbah, ada Ya'juj Ma'juj, ada Imam Mahdi, ada dan sebagainya. Okey, jadi sekarang ni kita perlu tentukan sama ada dia tanda kecil ataupun tanda besar. Yang pertama, fitnah semakin berleluasa. Betul. Kecil. Yang kedua, banyak berlaku gempa bumi. Kecil. Yang ketiga, terbit matahari di sebelah barat. Okey, kalau matahari terbit sudah di sebelah barat, tidak waktu sangat suntuk sudah tu. Dia terbit ke sebelah barat, sepatutnya matahari terbit sebelah timur ya. Yang keempat, anak menjadi tuan kepada ibu bapanya. Kecil. Jadi kalau ada ba, jawapan kalau ada nombor 3, B besar, buang jawapannya siap-siap. Ada nombor 3, ada buang. Ada nombor 3, ada buang. Ada nombor 3, ada buang. Jadi jawapan yang tinggal adalah ba. Berikut merupakan tanda-tanda besar hari kiamat kecuali tutup dulu. Berikut merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Soalannya besar. Okey, tanda-tanda besar hari kiamat. Ada Dajjal. Buang. Ada Imam Mahdi. Buang. Okey, jadi sekarang jawapannya tinggal 2. Ini ke ini ke ini. Ini ke ini ke ini ke ini. Okey? Jadi bila sudah tinggal 2 begini, perlu kepada penghafalan kita lah. Ya, jadi tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil hari kiamat, tolong hafal. Boleh? Boleh insya-Allah. Jadi mari kita tengok buku. Setelah tengok buku, kita mendapati munculnya pendusta sebagai pendusta yang mengaku sebagai rasul adalah tanda-tanda kecil. Jadi yang berikut merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Inilah yang kita tanda. Ini keluar asap dari permukaan bumi adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Okey. Kenapa munculnya pendusta yang mengaku sebagai rasul ini kita bagi dia sebagai tanda-tanda kecil? Sebab pendusta yang mengaku sebagai rasul ni wujud dari zaman Rasulullah lagi. Nama dia Musailamatul
Nama dia Musailamatul Kadzab. Nama dia Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab ni pendusta yang mengaku sebagai Rasul. Sudah wujud dari zaman Rasulullah SAW lagi. Jadi itu kita panggil tanda-tanda kecil lah. Okey, kalau tanda-tanda besar ni berlaku, berarti tidak lama sudah kiamat. Tapi kalau tanda-tanda kecil berlaku, dia ada lama sikit lah lagi mau kiamat. Tapi yang pasti kita perlu sentiasa bersedia. Okey, kita perlu sentiasa bersedia. Sebablah tu orang jahat-jahat tu dia bertanya hari tu, kamu cakap kiamat mau datang sudah, mana tiada pun kiamat. Dan tiada pun yang ayat Quran tadi tu kan, wa yaquluna mata hadzal wa'd. Bilalah konon yang kamu janji mau datang ni, maksud janji tu hari kiamat lah. Bilalah konon hari kiamat ni mau datang, apa ni ditunggu-tunggu, tiada pun. Tidak boleh begitu ya. Orang kafir begitulah, orang mempermainkan Nabi. Okey kelas, apakah pengertian mahsyar? Perkiraan maksudnya hisab. Hisab. Titian maksudnya sirat. Tulis lah. Timbangan maksudnya mizan. Mesti hafal ni. Mesti hafal. Baiklah. Jadi mahsyar maksudnya perhimpunan. Perhimpunan. Wa yawma nahsyuruhum jami'an. Ustazah, aku tidak hafal dalil. Tidak apa. Baca je. Tidak hafal dalil tidak ada masalah. Yang penting kamu rajin membaca. Apa yang mau dibaca sah? Nina. Hashinro, hashinro, hashinro. 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 Hashinro perhimpunan. Jadi maksud dia nahsyuruhum bermaksud kami himpunkan. Soalan 13. Siapakah golongan yang tidak merasai kesusahan dan kesengsaraan di mahsyar? Anbiya, betul? Mungkin ini jawapan dia. Orang kafir, salah ni. Orang kafir mestilah merasai kesusahan dan kesengsaraan di mahsyar. Jim, siapakah golongan yang tidak merasai susah? Anbiya, betul. Aulia, betul. Kafir, salah ni. Siapakah golongan yang tidak susah di padang mahsyar? Jawapannya ialah Anbiya, Aulia dan Salihin. Soalan 14. Bagaimanakah keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang menderhakai Allah di padang mahsyar? Mendapat nikmat, sentiasa sabar, tenang, gembira, selesa, semua salah. Jawapannya ialah dal, cemas, gelisah dan menanggung berbagai penderitaan.
Soalan 15. Pilih golongan yang menerima perlindungan dari arasy Allah. Ada 7 golongan yang akan menerima perlindungan arasy Allah. Boleh buka muka surat 15. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Tiada di sini. Ketiga, lelaki yang sentiasa beribadah di masjid. Keempat, orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Kelima, orang yang sentiasa mengingati Allah. Keenam, orang yang diuji untuk melakukan maksiat tetapi dia melakukan tidak. Ketujuh, orang yang ikhlas bersedekah. Jawapannya ialah 2, 3 dan 4. Kertas 2. Padankan perkara sam'iyat dengan maksudnya. Sam'iyat, pernah dengar, tidak pernah lihat. Pernah dengar, tidak pernah lihat. Kiamat, maksudnya kehancuran. Hisab, maksudnya hitung, kira. Mizan, maksudnya timbangan. Sirat, maksudnya titian. Nar, maksudnya neraka. Pilih dan senaraikan tanda-tanda kecil kiamat. Sebelum tu kita buang dulu yang paling senang. Maksud buang tu tanda-tanda besar lah ya. Okey, kalau tanda-tanda besar, ada Dabbah, ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa. Tengok jawapan yang tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dah tinggal. Ada Dajjal, ada Dabbah, ada Dajjal, ada Nabi Isa, ada Imam Mahdi. Jadi, selebihnya semuanya adalah tanda-tanda kecil. Saya bacakan ya. Yang pertama, fitnah berleluasa. Yang kedua, perempuan lagi ramai dari lelaki. Yang ketiga, ajaran sesat. Yang keempat, masa tu rasa macam laju je berjalan. Tiba-tiba, Jumaat sudah. Baru sekolah hari Isnin, tiba-tiba Jumaat sudah. Begitu. Yang kelima, penzinaan berleluasa. Lengkapkan senarai golongan yang menerima perlindungan dari arasy Allah. Muka surat berapa tadi? Baru je kita cakap. Muka surat 15. Golongan yang menerima perlindungan dari arasy Allah ialah pemimpin yang adil. Perdana Menteri contohnya. Golongan yang menerima perlindungan dari arasy Allah ialah lelaki yang sentiasa beribadah di
Sembahyang di mana? Di masjid. Yang ketiga, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Macam saya sayang kamu, kamu sayang saya. Kerana Allah, kita dapat perlindungan di mahsyar. Soalan keempat, lelaki yang mengingati Allah ketika bersendirian. Bila dia tulis lelaki di sini, tidak bermakna perempuan tidak, ya. Maksud lelaki di sini ialah orang. Soalan keempat, orang yang mengingati Allah ketika bersendirian hingga mengalir air matanya. Ada orang dia menangis sebab dia sedih. Keluarganya meninggal. Ada orang menangis sebab dia sedih. Kenapa dia sedih? Dia sedih sebab dia tiada makanan mau makan. Dia lapar, dia sakit perut, dia nangis. Tapi ni orang, bila dia mengingati Allah, dia menangis. Jadi orang ni lah yang akan dapat perlindungan daripada Allah di mahsyar kelak. Soalan yang kelima, lelaki, perempuan pun dia juga, yang dengan ikhlas kerana Allah. Kalau ikhlas ni selalunya kita kaitkan dengan apa? Sedekah. Siap. Nanti soalan-soalan ni salin ya. Salin dan letak jawapan yang betul sahaja. Okey kelas. Apakah pengertian alam barzah? Alam barzah ialah alam kubur. Ingat, alam barzah ialah alam kubur. Jadi jawapannya apa? Alam barzah ialah alam yang memisahkan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Okey, sekarang kita di dunia ke di akhirat? Yang kita yang hidup ni, kita di alam dunia ke di alam akhirat? Di dunia. Okey. Selepas kita meninggal, kita akan pergi mana? Akhirat. Betul, betul, betul. Selepas kita meninggal di dunia, selepas kita meninggal dunia, kita akan tinggal dunia, kita akan pergi mana? Kita akan pergi akhirat. Tapi, sebelum kita pergi akhirat, kita akan transit dulu di dalam kubur. Kamu pernah nampak kubur? Ya, semua orang yang sudah meninggal, semuanya dalam kubur sekarang. Kalau, okey. Dia bukan dalam kubur lah, tapi dia masih lagi di alam barzah. Alam barzah tu alam kubur. Sebelum kita semua ke akhirat, kita semua transit di alam barzah. Okey? Jadi, apa maksud alam barzah? Alam barzah ialah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Begitu. Okey? Okey. 3 golongan manusia yang hidup di alam barzah. Aulia, Anbiya, Salihin. Para nabi, wali-wali, orang-orang yang saleh. Senaraikan 3 nikmat kubur. Senaraikan 3 azab kubur. Nikmat ni perkara yang baik-baik. Azab ni perkara yang jahat-jahat.
Nikmat kubur. Bolehlah tulis. Tiada pukulan dari malaikat. Azab kubur. Ada pukulan dari malaikat. Nikmat kubur. Tiada ular. Tiada binatang berbisa. Azab kubur. Ada ular. Ada binatang berbisa. Nikmat kubur. Luas kuburnya. Azab kubur. Sempit kuburnya. Apa yang kamu tulis di sini? Itu juga lah yang kamu tulis di sini. Lawankan tak? Okey? Soalan kedua, apakah pengertian kiamat? Kiamat ialah hari kemusnahan alam dan pengakhiran hidup manusia di dunia. Boom! Okey, soalan yang seterusnya. Nyatakan 4 tanda-tanda kecil hari kiamat. Nyatakan 4 tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, kita mulakan dengan yang besar dulu ya. Sebab yang besar senang. Ada Dajjal. Ada Dabbah. Ada Ya'juj Ma'juj. Ada Nabi Isa. Ada Imam Mahdi. Okey. Tanda-tanda besar ni senang mau ingat. Kalau tidak ingat juga, maknanya kita yang kurang membaca lah. Okey? Jelas? Tanda-tanda besar. Okey, ada pun tanda-tanda kecil. Ni ada di muka surat 10 ya. Okey. Yang paling senang lah, kita ambil banyak masjid cantik. Banyak masjid cantik. Tapi kosong. Lepas tu 3 lagi tu kamu pilih mana yang senang kamu hafal. Yang penting jawapan dia ada di muka surat 10. Jawapan dia ada di muka surat 10. Kamu pilihlah mana yang kamu senang hafal. Sebab ada banyak. Ada banyak. Okey, kamu pilih mana yang kamu suka. Saya paling suka banyak masjid cantik tapi kosong. Ya, tapi kemampuan menghafal setiap orang kan berbeza. Okey? Jadi, kamu pilih mana yang kamu suka. Terpulang. Baiklah. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua tetap disayang Allah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.